Semasa pemilihan pun saya tak ada sebenarnya. Saya dipilih secara tak sengaja lah, tanpa pengetahuan saya juga. Hidup macam cara kami sendiri lah. Sidak-sidak, kami-kami. Sejarah awal penubuhan Surau Al-Hidayah ini bermula daripada interaksi awal, kaki tangan lapangan terbang atau padang terbang Mulu bersama masyarakat tempatan, khususnya yang beragama Islam. Jadi di dalam interaksi tersebut, timbul inisiatif di mana bersetuju untuk kita menubuhkan atau mendirikan sebuah surau untuk kegunaan masyarakat tempatan. Alhamdulillah, maksudnya kita tak risau sangat setelah mana berkenalan dengan Iswandi tadi. Masya Allah, bila mana ditanya beliau pernah, kalau dari sudut mengaji Quran, beliau pernah sampai ke peringkat Al-Quran. Bukan Iqra lagi lah, Al-Quran. Sangat teruja, Alhamdulillah. Kalau dari sudut basic pendidikan agama, rasanya beliau belajar kat sekolah. Bila mana kita dengar laungan azan tadi, memang budak yang, maksudnya anak ataupun murid ataupun seorang pelajar yang aktif ataupun bersungguh dalam mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dapat menghidupkan solat 5 waktu. Kita faham mungkin kita anak azan tak dapat. Bila Mulu ini sudah jadi National Park, kerja-kerja dan apa-apalah berkaitan dengan bisnes-bisnes. Jadi sinilah tumpuan orang kampung-kampung. Banyak jugalah orang Berawan sudah kira ada bagi dua lah, dari kampung Long Terawan ke Mulu sini. Ya. Nama saya Muhammad Iswandi bin Zakaria. Saya berbangsa Berawan dan saya beragama Islam. Saya berasal dari Kampung Melinau Mulu, Sarawak. Iswandi lahir dan membesar di kawasan yang cukup kaya dengan khazanah alamnya. Mulu, sebuah kawasan khas tropika dan lokasi terawal di Malaysia yang diiktiraf menjadi tapak warisan dunia UNESCO. Taman Negara Mulu menjadi destinasi kegemaran pelancong dan pengkaji biodiversiti. Ini didorong dengan kepelbagaian spesies tumbuhan vaskular, spesies palma dan rangkaian gua yang memiliki nilai sejarah saintifik yang tinggi. Mulu didiami majoriti kaum orang Ulu yang bukan Islam dari etnik Berawan, Tering dan Penan. Jadi di Mulu ni majoriti Berawan adalah beragama Kristian. Cuma keluarga saya saja yang beragama Islam. Jadi agak minoriti lah untuk agama Islam yang berada di Mulu sini. Dari cerita datuk-datuk dululah, kita memang asal dari Usun Apau. Lepas itu berhijrah dari sana ke Ulu Baram. Ada tempat nama Long Patah. Lepas dari sana, turun lagi ke kawasan Long Laput sana dulu. Lepas itu kita naik ke Sungai Tutoh, masuk Sungai Melinau lah. Kalau Berawan yang tinggal di Mulu, kebanyakan tumpu dengan tourism. Jadi boatman, jadi guide, provide catering services. Indirectly, nak kerja dengan park. Karena dulu, kalau orang Berawan ini, menurut orang tua, ada catat dalam history juga. Karena orang Berawan sama orang Kajang saja yang ada buat secondary burial. Berarti tidak semua orang jugalah. Orang yang besar dalam bilik itu, bila sudah meninggal, kita ada buat satu keranda temporary coffin. Mungkin berapa tahun, sudah itu baru kita buat totem pole, lejang seorang panggil tu. Sudah itu kita buat satu seremoni yang besar-besar, ambil tulang,
masuk dalam tajau-tajau kah, sudah itu simpan atas atau tempol itu. Itu adat Berawan yang unik daripada orang Ulu yang lain. Memang nama kita dulu orang panggil melawan karena datuk-datuk kita tidak mau bayar cukai sama Brunei. Mereka tukar nama kita jadi melawan. Jadi untuk saya sendiri, alam semula jadi yang kita ada di Melu sini adalah salah satu anugerah lah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua yang ada di Melu sini. Dan untuk menghargai anugerah tersebut, saya kena bagi tahu kepada semua orang yang datang ke Melu sini betapa cantiknya apa yang kita ada sini seperti gua ataupun dan lain-lain lagi. Saya juga bersyukurlah dapat tinggal di tempat yang macam ni lah dan bekerja di tempat sendiri juga. Di dalam Islam, kita manusia diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga alam sekitar yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan gunung ganang, hutan, sungai, laut dan sebagainya adalah untuk keperluan hidup manusia di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, kita sebagai manusia diamanahkan untuk menjaga alam sekitar tersebut. Di dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan alam sekitar, tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna di dalam bumi ini untuk dijaga dengan baik. Tetapi apabila kita sebagai manusia itu tadi melakukan kerosakan seperti menebang pokok, menarah gunung ganang dan sebagainya, sebagai orang Islam, jika telah melakukan kerosakan seperti itu, maka kita orang Islam, kita sebagai rakyat, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang kita tahu, sebab sini adalah kawasan pelancongan, jadi ini adalah satu tempat tumpuan yang besar lah. Jadi mungkin dalam masa akan datang nanti akan bertambah pelancong yang masuk. Saya akan ada peluang lebih besar lagi untuk membantu ekonomi keluarga saya. Secara peribadi, daripada pandangan saya, sepanjang penglibatan dia dengan Marriott, dia seorang yang rajin, bekerja keras, dia cepat belajar. Selain itu, dia memberi banyak kerjasama dengan tim-tim yang lain lah. Seperti Iswandi, dia yang lahir dan membesar di Mulu, adalah sangat penting untuk beliau memberi pembelajaran pada muda-mudi untuk melestarikan hasil hutan supaya berkekalan tidak hanya 100 tahun tapi beribuan tahun untuk anak-anak muda yang akan datang. Orang Ulu memiliki lebih daripada 20 etnik yang kaya dengan tradisi dan kebudayaan yang pelbagai. Sebagai seorang pemandu pelancong di Mulu Marriott Resort and Spa, Iswandi sedar tanggungjawab yang digalasnya bukan mudah. Beliau bukan hanya perlu berkongsi latar masyarakat di Mulu, beliau juga perlu memiliki ilmu asas mengenai spesies haiwan, tumbuh-tumbuhan dan proses geomorfologi di sana. Sebelum pandemik, Taman Negara Mulu menerima lebih 26,000 pelancong setahun. Harapan saya ialah supaya lebih banyak lagi pelancong yang datang ke Mulu, memberi banyak pendapatan kepada penduduk-penduduk sini dan membuka banyak peluang pekerjaan kepada orang-orang yang tinggal di sinilah, terutamanya di Mulu. Kedatangan pelancong saban tahun turut membuka ruang kepada penduduk untuk menjual produk-produk mereka, termasuk hasil anyaman, beg tenunan, produk berasaskan manik dan seramik serta banyak lagi.
Menyedari keperluan pelancong Islam dari serata dunia, pekerja-pekerja dari pelbagai sektor dan keperluan penduduk beragama Islam di Mulu, pihak Malaysia Airports mendirikan sebuah surau diberi nama Surau Al-Hidayah yang dirasmikan pada 23 Februari 2013. Didirikan di Tanah Mu'alaf di Kampung Sungai Melinau, surau ini ialah satu-satunya surau yang dibina di Mulu. Harapan saya agar surau ini dapat dimakmurkan, diteruskan aktivitinya. Saya juga difahamkan telah ditubuhkan sebuah jawatankuasa ataupun AJK bagi pengurusan surau ini. Surau ini terus dimakmurkan dan dapat digunakan untuk aktiviti-aktiviti keagamaan dan juga aktiviti-aktiviti lainlah yang dianggap bersesuaian untuk kegunaan masyarakat Islam di Mulu. Itu harapan kami. Alhamdulillah Allah rezekikan pada kali ini sebagai rakyat warga Sarawak terkejut melihat di Mulu ni rupa-rupanya ada surau. Menjejakkan kaki ke surau ni kali pertama. Ingatkan dekat Mulu ni kawasan majoriti kita faham. Ya, yang majoritinya non Muslim, maksudnya rakan-rakan kita yang bukan Islam yang tinggal di Mulu. Rupa-rupanya ada saudara seagama kita yang tinggal di Mulu juga. Alhamdulillah, terkejutlah, teruja sangat-sangat. Jadi bagi saya sendiri, semasa pemilihan pun saya tak ada sebenarnya. Saya dipilih secara tak sengaja lah, tanpa pengetahuan saya juga. Pada masa itu saya balik dari kerja, mak saya pun bagi tahu. Dia cakap, kamu dah jadi pengerusi surau tu. Jadi saya pun terkejut lah. Jadi saya rasa macam ini salah satu tanggungjawab yang besar jugalah. Bagi saya, kalau sudah terpilih jadi pengerusi pun tak apalah. Jadi saya akan terus berusaha lah untuk mencapailah apa yang dia mau. Sebenarnya anak yang bagus, baiknya seorang pandai juga. Kita tahulah dia terpulang padanya pun lah. Memang kami pujinya memang anak yang baik. Yang suka nolong kami. Nolong adik-adiknya. Sebab kami percaya anak kami itu. Sebabnya pandai semayang, ngaji. Walaupun kami itu lain agama, tidak akan fahamlah. Hidup macam kami sendiri lah. Sidak kami agak lalu ke suruh, sidak jais, lalu pergi ke suruh semayang lah. Sama-sama lah kita menjalankan suruh ya. Biar kita ramai. Ialah harapan kami. Pengerusi surau bagi saya lah ada macam tanggungjawab yang besar untuk menjaga surau ni, untuk terus pergi menjenguk surau. Bagi saya dia adalah salah satu macam cabaran jugalah untuk saya, sebab saya punya pekerjaan pun mengambil masa yang banyaklah. Jadi saya ada masalah sedikit tentang untuk pergi ke surau untuk menjenguk. Sepatutnya ia memang menjadi tanggungjawab dan wajib bagi seorang Muslim itu tadi, walaupun hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau semua tak buat, ataupun salah seorang tak buat, semua mengabaikan, maka berdosalah seluruh kampung. Tapi sekiranya seorang sahaja yang datang hidupkan surau dan sebagainya, salah seorang, tak kisahlah penduduk kampung ataupun perantau yang bertugas di Mulu datang sekali-sekala tengokkan surau, kemudian dia mendirikan solah, maka terlepaslah tanggungjawab seluruh penduduk kampung. Saya dah kenal Puan Mona dan sekeluarga dia lah. Dia orang merupakan keluarga mu'alaf yang dekat Mulu sini. Jadi yang saya tahu, dia orang pun dah berusaha untuk mengaktifkan surau Al-Hidayah tersebut. Jadi kalau boleh, kalau ada pihak-pihak berkenaan dapat bagi bantuan kepada Puan Mona dan juga orang-orang Mulu sini untuk mengaktifkan surau Al-Hidayah Mulu. Dapat buat aktiviti macam orang yang berkhidmat dekat Mulu macam saya dapat datang, dan juga untuk macam para pelancong yang datang pun dapat menyertai aktiviti tersebut. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri rasiqin iza waqab. Jadi perasaan saya sebagai penduduk di sini untuk menerima orang yang seagama dari luar,
Jadi saya berasa sangat gembira lah sebab diorang banyak membantu saya, memberi sedikit sebanyak penerangan tentang untuk menjaga surau ataupun untuk apakah tanggungjawab di surau. Jadi saya pun ada sedikit sebanyak tahulah. Saya ada dapat sedikit informasi dari pihak-pihak ini. Jadi banyak membantu saya lah. Mudah-mudahan sentiasa bersemangat, mudah-mudahan sentiasa teguh iman, tidak goyah kuat untuk mengamalkan agama. Meskipun bekerja sebagai pelancong, tapi tanggungjawab melaksanakan agama, menghidupkan agama dalam kehidupan masih lagi tetap tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Bagi Iswandi, terbinanya Surau Al-Hidayah 10 tahun yang lalu bukanlah pengakhiran, tapi bermulanya satu perjuangan. Sebagai seorang Muslim yang sentiasa mencari redha penciptanya, Iswandi bersama penduduk beragama Islam yang lain sentiasa mencari ruang untuk mempelajari ilmu agama serta proaktif di dalam memantapkan akidah dan rohani. Pertama kali apabila saya sampai ke sini dulu pada tahun lepas, dan antara kami punya tanggungjawab ataupun respon apabila ada sebuah surau yang didirikan di kawasan Mulu ini, kita sebenarnya agak teruja lah. Oh, rupanya kawasan pedalaman yang jauh ini ada sebuah surau, merupakan satu tempat yang boleh menjadi syiar kepada umat Islam. Tapi alhamdulillah kita nampak perlunya untuk surau ini diimarahkan berdasarkan pertama dari segi pendidikan. Apabila saudara kita berada di sini, mereka memerlukan bimbingan dari segi ilmu fardu ain tu, ilmu agama, dan dengan adanya surau ini dia boleh menjadikan satu pusat operasi aktiviti bagi saudara kita yang berada di sinilah. Baik, secara peribadinya saya melihat surau di Mulu ini berpotensi menjadi platform, satu wadah kepada pusat gerakan ataupun aktiviti pendidikan kepada saudara kita yang berada di sini. Sekiranya fasilitis ini dibangunkan dengan baik seperti elektrik dan air, dan insya-Allah siapa-siapa pembimbing-pembimbing yang datang untuk membantu membimbing saudara kita di sini, kita boleh gunakan di sini sebagai pusat aktiviti. Apa yang menarik dulu, ini merupakan tempat pelancong. Jadi yang datang di sini rata-ratanya adalah pelancong daripada dalam dan luar negara. Kebanyakan juga adalah pelancong daripada orang Islam sendiri, dan pastinya makanan halal adalah menjadi salah satu faktor pentinglah. Saya melihat sekiranya kita dapat membangunkan fasilitis ini, kita sediakan satu rumah wakaf berhampiran dengan surau ini, kemudian kita sediakan kafe, kita beri ruang kepada saudara kita untuk menjana ekonomi, menyediakan makanan halal kepada pengunjung-pengunjung di sini. InsyaAllah harapan saya lah, besarlah harapan saya sekiranya Iswandi dan bersama keluarganya terus teguh dalam memastikan surau ini dapat digiatkan aktivitinya, ditetapkan solat berjemaah di sini sekurang-kurangnya sebagai syarat untuk kita melepaskan tuntutan fardu kifayah. Seperti kalau di Mulu ni kebanyakan Penan dan Berawan. Di situ kita banyak belajar. Sebenarnya kita di Yadim kita yang belajar sebenarnya. Kita yang belajar dengan masyarakat berbagai budaya, dan apabila kita dapat masuk ke dalam budaya mereka, kita mempelajari budaya mereka, dan di situ kita cuba mempelbagaikan skill kita lah, khususnya dari segi bahasa. Yadim di Sarawak ini dia akan jadi lebih dinamik. Kita terpaksa jadi lebih dinamik, dan kita terpaksa berkreativiti lah untuk mendekati kumpulan-kumpulan ini. Kita di Yadim ini antara matlamat kita pergi ke pedalaman adalah kita mencari saudara kita lah, saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang berada di pedalaman. Kalau kita jumpa, kita akan dekati dan santuni mereka lah. Mereka ini kadang-kadang apabila berada di pedalaman, mereka agak jauh dengan persekitaran kita yang berada di kawasan Melayu sebenarnya, yang lebih banyak surau, yang hari-hari dengan hazan kan, tapi mereka ni jauh daripada suasana dan komuniti tersebut. Jadi ini merupakan tanggungjawab sebagai dari tanggungjawab Yadim. InsyaAllah kalau ada aktiviti ataupun sumbangan yang ingin kita sampaikan, kita boleh salurkan terus kepada mereka. Itu yang kita cuba buatlah. Dan antara yang paling penting juga adalah kita nak fokuskan kepada pendidikan mereka lah.
khususnya dari segi pengetahuan pengamalan Islam mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Rakan Strategik Yadim yang turut membantu kita dalam aktiviti program kita pada hari ini, iaitu Pertubuhan Kebajikan Musaddin Kuching yang telah membantu dari sudut sumbangan kotak makanan pada saudara-saudara kita di sini. Dan kita juga berterima kasihlah kepada rakan-rakan strategik seperti USK, Perhatian Agama Islam Sarawak sendiri yang turut memberi perhatian kepada surau inilah. Dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan alam sekitar kita, dan diciptanya alam sekitar tersebut, makhluk-makhluk Allah terutamanya manusia dapat mencari nafkah, dapat mencari rezeki daripada perkara yang telah diciptakan oleh Allah tersebut, seperti alam sekitar tadi. Contohnya kita ada gua, okey, nanti akan ada datang pelancong-pelancong yang akan datang untuk melihat kecantikan, keindahan gua tersebut. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi Allah ini. Tiada ciptaannya yang sia-sia. Mulu menjadi bukti kebesaran Allah dengan evolusi yang terhasil sejak lebih 1 juta tahun yang lalu. Setiap lekuk, ngarai, sungai, gunung, formasi batu kapur dan deretan gua mustahil terjadi tanpa aturan ilahi. Bagi Iswandi dan komuniti Islam di Mulu, melihat sendiri kebesaran Allah di hadapan mata mendekatkan mereka dengan Sang Pencipta, sekaligus wujud rasa kehambaan dan syukur atas nikmat yang diterima selama ini. Islam sangat menitik beratkan akan kelestarian alam, satu peringatan yang sentiasa diselitkan di dalam pesanan Iswandi dan rakan-rakan kepada penduduk dan pengunjung di tapak warisan dunia ini. Dan satu lagi harapan, kalau boleh, mungkin staf-staf yang memang mukallaf, lama ada Islam, yang mungkin daripada Semenanjung ataupun memang asal Sarawak, agar tidak mengharapkan warga tempatan saja, walaupun kita berada di sini sebagai perantau, bekerja dan sebagainya, kalau boleh sama-sama warga tempatan untuk menanamkan kesedaran dalam diri dan juga warga tempatan untuk kita hidupkan surau. Bagi saya, kalau macam harapan mak saya yang saya tahu yang dia akan mau saya jadi yang terbaik. Jadi saya pun berusaha juga untuk ke arah itu. Jadi dan juga bukan saja yang dia mau, saya juga nak membetulkan niat saya yang sebenarnya untuk jadi lebih baik lagi lah. Saya pun mengharapkan macam di lain hari ataupun bila-bila masakah datanglah selalu ke Mulu. Jadi sebab kami di Mulu pun cuma dua keluarga saja yang ada di Mulu yang Muslim, selainnya non-Muslim lah. Jadi itu perasaan saya lah yang saya dapat rasakan yang untuk pihak Yadim dan pihak Syahadah juga yang datang ke Mulu lah. Itulah suara anak muda yang sentiasa mengikut resmi padi. Harapan Iswandi seirama dan berkongsi rasa dengan umat Islam di Mulu. Satu ketika pasti, laungan azan akan berkumandang mengukuh akidah yang sentiasa dijulang. Syahadah, itulah ucapan utama.